Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Madya Dr. Ahmad Tarmizi bin Abdurrahman, Pensyarakanan Metodologi Penyelidikan Fakulti Pengajian Islam Universiti Malaysia Sabah, dan seterusnya kepada rakan-rakan seperjuangan pelajar. Pada kali ini sukacita saya untuk membentangkan cadangan penyelidikan saya. Lebih dahulu saya perkenalkan diri saya, Suib alias Kanik bin Saniman alias Kadad, nama metrik MQ 2221005T. Penyelia utama saya ialah Dr. Haja Suhaila binti Abdul Muin, dan penyelia bersama Haja Dayang Hafizah binti Awang Basir. Tajuk penyelidikan cadangan penyelidikan saya ialah faktor perceraian pasangan Islam daerah Keningau, Sabah tahun 2010 hingga 2020. Sebagai abstrak, kajian ini adalah bertujuan untuk meninjau kes-kes perceraian pasangan Islam khususnya di daerah Keningau, Sabah bagi tempoh 10 tahun bermula daripada 2010 hingga 2020. Keluarga Islam di Sabah tertaluk kepada Undang-Undang 8 tahun 2004, enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2004. Kajian ini akan mengenal pasti faktor-faktor perceraian serta kesan terhadap sosial dan ekonomi. Kajian akan dijalankan di Mahkamah Syariah Keningau. Hasil kajian akan diberikan faktor-faktor perceraian, akan diberikan saranan penambahbaikan yang boleh diambil oleh pihak pentadbiran. Kajian ini akan menggunakan metode dokumentasi dan temu bual dengan kaedah analisis data yang dikutip secara kuantitatif dan kualitatif. Kata kunci ialah faktor perceraian, faktor dalaman, faktor luaran, pengabaian tanggung jawab, usia muda, pendapatan keluarga. Sebagai pengenalan, perkawinan adalah jalan suci yang sah dan sah bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan sebagai pasangan suami istri. Jadi bagi agama Islam, Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan nikmat pasangan yang paham mengamalkan konsep perkawinan ini menurut Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai ketenangan dan kasih sayang. Sebaliknya, bagi pasangan akan bertukar kedukaan, kesedihan akibat daripada tidak ditangani dan tidak bijak dan tidak matang dalam mengharungi kehidupan pasangan suami istri. Jadi berlakulah perceraian. Jadi penyelidik akan melaksanakan kajian ini dengan juga melihat latar belakang pasangan yang bercerai. Penyelidik berharap kajian ini akan menjadikan sumber rujukan yang penting sebagai rujukan kajian bagi pihak berwajib masa akan datang. Jadi bagi latar belakang kajian ialah berdasarkan kepada articles yang dibuat oleh Abdul Qadir Haji Muhammad pada tahun 1993 yang bertajuk Kadar dan Faktor Perceraian di Sabah pada tahun 1985 hingga 1991. Jadi tajuk ini saya pilih dan kajian saya khususkan kepada di daerah tempat kelahiran saya, yaitu di daerah Keningau, sebagai merasakan tanggung jawab saya untuk sebagai peluang saya untuk memberi sumbangan kepada kajian bagi tajuk ini dan untuk membantu pasangan-pasangan Islam di daerah Keningau. Jadi masalah kajian ini ialah berdasarkan kepada media, sumber media pada tahun berita harian pada tahun 2016. Jadi negeri Sabah ini kes perceraian di Sabah adalah tertinggi di dalam Malaysia, yang kedua selepas Selangor, yaitu sebanyak 22,000 lebih kurang pasangan bercerai pada tahun tersebut bagi Sabah. Jadi sudah tentu saya merasa yakin bahwa daerah Keningau sudah tentu menyumbangkan peratusan perceraian di Sabah. Jadi bagi tahun tersebut sudah begitu tinggi angka yang kedua. Saya berharap dapat menghasilkan kajian ini di daerah Keningau dan saranan-saranan khususnya membantu pasangan-pasangan Islam di daerah Keningau itu. Jadi sudah tentulah dalam kajian ini kita akan juga mengenal pasti kesan dan dari perceraian pasangan suami istri, khususnya pasangan Islam daerah Keningau. Jadi dalam agama Islam sudah tentulah Al-Quran dan Al-Sunnah lah menjadi rujukan bagi menangani sebagai panduan dalam hubungan suami istri ini apabila ketika berlakunya perselisihan paham. Jadi persoalan sekarang dalam menjalankan kajian ini, persoalan adalah penting. Jadi pertama sekali ialah untuk
mengetahui apakah dia faktor-faktor perceraian bagi pasangan Islam di daerah Keningau. Yang bagi tim tersebut, yang keduanya, apakah kesan perceraian itu bagi pasangan Islam di daerah Keningau, kan? Dan yang ketiga ialah saranan bagi mengatasi atau menangani masalah perceraian, khususnya sebagai panduan kepada pasangan Islam di daerah Keningau. Jadi objektif kajian ini ialah untuk mengenal pasti faktor-faktor perceraian pasangan Islam dari Keningau bagi tempoh 10 tahun tersebut. Yang kedua, mengkaji faktor utama perceraian tersebut. Dan ketiga, mengenal pasti kesan perceraian juga dari segi sosial dan ekonomi masyarakat Islam di daerah Keningau. Dan seterusnya mencadangkan cadangan bagi menangani. Jadi untuk panduan juga sebagai panduan pasangan Islam di daerah Keningau. Jadi hipotesis ialah bagi suku kaum saya ialah masyarakat dusun adalah majoriti pasangan Islam di daerah Keningau. Jadi sudah tentulah kaum dusun ini majoriti kebarangkalian yang terlibat dalam kes-kes perceraian ini. Kedua ialah faktor perceraian utama penyelidikan jangkakan ialah masih seperti yang populer, yaitu tidak persepahaman suami istri dan juga masalah antara suami istri. Seterusnya bagi saudara kaum dusun adalah majoriti adalah mualaf atau saudara baru, sudah tentu. Kadar kebarangkalian tinggi kes perceraian ini adalah disebabkan daripada kelemahan dalam memahami hukum-hukum konsep perkawinan dalam agama Islam. Jadi akhirnya hipotesis ialah talak kebarangkalian tinggi dalam jenis-jenis perceraian. Jadi metodologi sebagai sudah disebutkan di awal tadi ialah dengan kaidah dokumentasi dan temu bual, dan gerak kerja akan dilaksanakan dari segi kajian secara khusus, ini kajian kepustakaan dari ini record file dan laporan-laporan tertulis untuk mengumpulkan data, dan seterusnya kajian lapangan yaitu Mahkamah Syariah dari Keningau, dan metodologi yang tidak kurang pentingnya ialah pemerhatian penyelidik semasa mengumpul data tersebut. Jadi dalam melaporkan atau menyediakan laporan atau kajian tesis ini, penyelidik berharap dapat menghasilkan hasil kajian yang berkualiti dan terkini untuk sebagai, dan berharap menjadi sumber rujukan yang penting di masa akan datang, yaitu dengan mengutamakan kaidah-kaidah pelaporan dalam tesis, yakni termasuklah kerangka konseptual, kerangka teori, dan dengan modul kajian dan sebagainya. Jadi sorotan literatur yang sangat penting ialah dengan banyaknya atas tajuk faktor perceraian ini, banyak kajian-kajian telah dilaksanakan, dan penyelidik berharap kajian yang baru ini akan menjadi sumbangan kepada kajian-kajian yang lepas. Jadi termasuklah artikel Abdul Qadir Muhammad pada tahun 1993 dengan tajuk kadar dan faktor perceraian di Sabah, dan yang kedua contoh artikel daripada Abu Sufyan dan rekan-rekan pada tahun 2014 dengan tajuk faktor perceraian di Mahkamah Syariah bagian muka Sarawak dari tahun 2000 hingga 2010, dan contoh artikel seterusnya ialah oleh Mariam binti Abdul Majid dan rekan-rekan pada tahun 2017 dengan tajuk tren dan faktor perceraian rumah tangga di negeri Selangor. Dan seterusnya contoh artikel oleh Umi Kalsum Nurul Syafiqah et al. 2019 dengan tajuk perceraian selepas berkawin dalam pasangan golongan muda, dan banyak lagi. Jadi sorotan literatur ini sangat penting dalam penyediaan kandungan tesis itu sendiri, dari segi maklumat yang sah, yang hasil kajian lepas, dan juga kajian yang baru, hasil dapatan saya sebagai tambahan sumbangan kepada kajian yang lepas. Dan sebagai kesimpulan ialah saya yakin tajuk kajian saya, cadangan kajian saya diterima oleh pihak Fakultas Pengajian Islam, dan saya komited untuk mendapatkan panduan dalam menyiapkan tesis ini, terutama oleh penyelia utama dan penyelia bersama saya, dan juga tidak kurang penting daripada tunjuk ajar daripada Profesor Madya Dr. Ahmad Tarmizi,
Dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak urus setia dan juga Dekan Fakulti Universiti Malaysia Sabah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.